guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada adik kakak dan juga guys sekalian alam. Terima kasih kerana sudi menonton rancangan daripada Bam. Jangan lupa adik kakak view sampai habis, like, subscribe dan juga tekan loceng. Tinggal komen di ruangan bawah untuk segala pertanyaan dan juga idea yang menarik. Thank you adik kakak. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada adik kakak dan juga saudara-saudari tuan-puan. Kejadian berlaku di Cabang 4 Simpang Traffic Light di Kampung Sirih, Kota Baru, Kelantan. Seorang lelaki maut dalam keadaan mengerikan apabila badannya berkecai selepas kereta jenis Proton Iswara Aerobik membawa muatan mercung bola yang dipandunya meletup hingga mengakibatkan kawasan Simpang 4 Kampung Sirih di sini bergegar semalam adik kakak. Kejadian ngeri pada pukul 5.55 petang lebih kurang macam tu menimpa Wan Hassan Wan Ali 48 tahun hingga mengakibatkan dia tercampak kira-kira 20 meter dari kereta yang dipandunya. Difahamkan adik kakak, mercung yang dibawa terlalu banyak hingga penuh bonet kereta dan juga tempat duduk belakang kereta tersebut. Letupan kuat itu membuatkan pasukan keselamatan terpaksa mengutip sebahagian cebisan mayat mangsa di atas jalan raya. Sedih campur dengan sayu dengar keadaan berita ni adik kakak. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafi'in Mamat berkata, letupan itu turut menyebabkan 4 buah lagi kereta terbakar berlaku adik kakak. Sia sedih sebab berlaku tercapuh hibur adik kakak. Katanya selain mangsa, 4 orang mangsa termasuk seorang anggota polis turut mengalami kecederaan parah namun masih stabil adik kakak. Ada seorang anggota polis juga, salah seorang mangsa. Okey, siasatan awal mendapati kereta yang dipandu mangsa membawa muatan mercung bola dengan kuantiti yang banyak adik kakak sebelum ia dipercayai tiba-tiba meletup. Allah. Kesan daripada letupan mercung bola di dalam kereta itu. 5 buah kereta telah terbakar. Letupan mengakibatkan kereta mangsa terputus 2 adik kakak, katanya ketika ditemui di lokasi kejadian. 2 wanita dipercayai ahli keluarga Wan Hassan menangis ketika datang ke lokasi kejadian. Anggota bomba dan polis melakukan siasatan di lokasi letupan yang mengakibatkan seorang lelaki maut. Suasana di persimpangan lampu isyarat di Kampung Sirih, Kota Baru seperti di medan perang adik kakak, seperti di bumi Palestin selepas sebuah kereta membawa mercung bola meletup semalam. Menurut Syafi'in, 4 mangsa yang cedera parah dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II di sini untuk rawatan lanjut. Katanya, polis masih menjalankan siasatan lanjut mengikut Seksyen 8 Akta Bahaya Letupan 1957. Bagaimanapun, Syafi'i enggan mengulas mengenai dakwaan kereta membawa muatan mercung itu dipanah peti sebelum meletup. Sementara itu, seorang saksi kejadian berkata adik kakak, dia terkejut mendengar satu letupan yang sangat kuat sehingga rumahnya bergegar-gegar, gergung-gergung lagu tu adik kakak. Cermin di halaman rumah, di depan rumah dan juga dapur rumah saya turut pecah. Saya terasa gegaran seperti gempa bumi, katanya seorang penduduk berdekatan. Okey, seorang peniaga Muhammad Khairul Anwar Muhammad Zain 42 tahun pula berkata, dia terkejut apabila mendengar letupan kuat seperti bunyi bom di Palestin, Gaza, Israel jauh di sana dekat kakak. Bergung-gerung Allah, terasa terkejut serba tak kena belakang cakap. Serpihan kereta tercampak hingga mengakibatkan atap rumah pecah dekat kakak. Rumah flat-flat yang berada berkata banyak pecah bumbung. Saya terus berlari keluar sebelum melihat beberapa buah kereta terbakar. Saya juga melihat cebisan mayat seorang lelaki terbakar di dalam kereta berkenaan, katanya. Isteri mangsa Faridah Hussein 49 tahun ketika ditemui berkata, dia mengetahui kejadian itu selepas dihubungi oleh orang ramai. Pada mulanya anak saya datang ke tempat kejadian untuk membuat pengesahan, tetapi tiada mayat di situ. Okey, anak sulung saya Wan Nur Hidayah 21 tahun datang pula kali kedua
dan terkejut melihat beberapa cebisan mayat daripada kereta suami, katanya Allah, sambil mengelak air mata sedih, sekok hibur. Sebuah percakapan sedih, sekok hibur di dalam dada dia. Okey, Faridah berkata ketika suaminya keluar, dia tiada di rumah kerana berada di kedainya di Kota Baru. Mana katanya Faridah tak tahu suaminya keluar. Sebab apa berada di kedai. Dan katanya lagi, dia percaya suaminya datang dari rumah yang baru dibeli mereka di kampung kota. Di sini kerana keluarganya sedang dalam urusan untuk berpindah rumah. Dia mari daripada rumah baru lah. Yang berada di kampung kota dia. Okey, sambungnya dia lagi dekat kok. Polis menafikan dakwaan bahawa insiden letupan melibatkan sebuah kenderaan sehingga seorang lelaki maut di persimpangan Kampung Sirih. Di sini Jumaat lepas kerana dibom seperti yang tular dalam aplikasi WhatsApp sejak semalam. Polis nafi benda tu. Bukan disebabkan faktor kena bom C4 ke apa, tiada dekat kok. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiee Mamat berkata punca sebenar kejadian itu masih dalam siasatan unit bom Bukit Aman dan unit forensik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JB PM Putrajaya. Hasil pemeriksaan akan diketahui dalam masa terdekat selepas kedua-dua unit terlibat selesai menjalankan siasatan. Berdasarkan maklumat awal daripada saksi mengatakan ada asap yang keluar berkepu-kepu melalui bonet kereta mangsa sebelum berlakunya letupan. Syafiee berkata demikian kepada pemberita selepas mesyuarat khas Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Khas di Kompleks Kota Darul Naim. Beliau mengulas mengenai satu mesej dan WhatsApp yang viral ataupun tular dengan insiden letupan tersebut berlaku disebabkan kerana serangan drone dan bukannya dipanah peti. Dua-dua tidak. Serangan drone tidak dan juga dipanah peti pun tidak melibatkan. Dalam pada itu Syafiee berkata sepanjang siasatan dijalankan di lokasi kejadian, laluan dari arah pintu geng menghala ke Lembah Sirih ditutup sementara sehingga dimaklumkan kemudian dekat kau. Okey, penduduk di Lembah Sirih, pintu geng, Taman Guru, Salur Lama, Pendik boleh menggunakan laluan alternatif iaitu Jalan Persekutuan Kuala Kerai Kota Baru, jalan besar lah. Jalan besar Kerai, Kuala Kerai. Terus Waka Cahaya Telipuk dan juga Waka Siku. Jalan disekat sementara nak buat siasatan, panggil detektif konon barangkali. Bagi yang bekerja di dalam kawasan laluan yang ditutup seperti Wisma Perkesu, Pertubuhan Keselamatan Sosial dan pejabat pos Kota Darul Naim berdekatan lokasi dikehendaki memaklumkan terlebih dahulu kepada anggota bertugas untuk tapisan. Dilaporkan seorang lelaki berusia 49 tahun maut apabila kereta yang dipandunya putus dua disyaki akibat daripada letupan mercung yang dibawa di dalam keretanya. Dalam kejadian kira-kira 5.30 petang lebih kurang pada 21 Mei lepas dekat terjejas letupan dan mengalami kerosakan rumah untuk dibantu. Bantuan berbentuk wang tunai kepada sebelah keluarga disampaikan bertujuan meringankan beban mereka bagi membaiki kerosakan rumah yang dialami. Katanya dalam satu kenyataan pada Isnin, sumbangan disampaikan pegawai tugas-tugas khas Pertubuhan Kasih Nilofa iaitu Nezalani Nawi. Sementara itu Nilofa berkata pihaknya berpuas hati dapat melibatkan diri dengan aktiviti kebajikan bagi membantu masyarakat yang memerlukan pertolongan. Tumpuan diberikan kepada golongan asnah, ibu tunggal, orang kelainan upaya OKU dan anak yatim. Sejak 2 tahun penubuhan, kami berbangga dapat menyantuni ramai individu memerlukan di seluruh negara, katanya. Tambah beliau lagi, sumbangan disalurkan bergantung kepada keperluan individu dan golongan terbabit meliputi keuangan, barangan, keperluan harian serta bantuan tenaga kerja. Selain itu, kami membantu dari segi pendidikan secara konsisten, perubatan dana bantuan khas seperti COVID-19, serangan di Palestin, kebakaran, banjir dan taufan. Saya berharap dengan penglibatan Pertubuhan Kasih Nilofa juga dapat menarik minat lebih banyak badan korporat untuk sama membantu, katanya. Kita sama-sama doakan agar di masa letupan itu dipermudahkan segala urusan dan juga
kembali normal balik kehidupan mereka. Dan doa kita sama-sama doa juga kepada artis-artis yang membantu mangsa letupan tersebut supaya dimurahkan rezeki lagi dan diberi keberkatan dan juga dipanjangkan umur lagi. Okey, sekian setakat ni dahulu guys, info maklumat yang Abang Mak nak huraikan, nak kupaskan untuk hari ini. Sekian, bertemu di lain hari, di lain waktu, di lain video pula dekat. Jangan lupa dekat subscribe, like, komen dan juga share, tekan loceng. Terima kasih, thank you adik kakak.